Abang buat macam ni Allah suruh ke? Ataupun abang pandai-pandai sendiri buat? Dan adakah ini Allah yang suruh? Nabi Ibrahim akhirnya berkata, dia kata na'am, dia kata itu je, dia kata na'am, ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para hadirin sekalian, pada kali ini kita sentuh berkenaan dengan pengorbanan. Secara khususnya kita pergi kepada pengorbanan Nabi Ibrahim sekeluarga. Semoga menjadi pengajaran kepada kita. Pertama sekali para hadirin sekalian, pengorbanan Sarah dulu, pengorbanan Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Kalau bagi kita berat sangatlah. Iaitu antaranya Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa, dia berkeinginan nak sangat kepada anak. Tapi setelah hidup sekian lama sampai ke tua Nabi Ibrahim, Allah tidak beri kepada dia anak. Allah uji dia yang pertama ni antaranya ialah dengan ketiadaan anak. Tak ada anak dia walaupun di usia tua. Dan dia berdoa siang dan juga malam agar Allah rezekikan dia anak. Tengok Nabi Ibrahim ni siapa dia? Nabi Ibrahim bukan sebarangan nabi, dia ulul azmi. Bukan setakat ulul azmi, ditambah lagi Khalilur Rahman. Yang lepas Nabi kita Muhammad SAW, dia dah nombor dua. Makhluk nombor dua selepas Nabi kita. Selain pada Khalid kan makhluk yang paling mulia sekali Nabi kita. Nombor dua Nabi Ibrahim. Itu dua tahap Khalilur Rahman, dua orang. Di waktu yang sama Allah tidak beri pada dia anak, Allah uji dia. Jadi kita ni siapa? Yang kita mari manusia biasa ni nak pertikaikan apa yang Allah inginkan kepada kita. Sedangkan Nabi Ibrahim Allah uji begitu rupa. Jadi begitulah doa Nabi Ibrahim siang dan juga malam agar Allah rezekikan dia anak. Dan perkara ini diketahui oleh isterinya Sarah, hasrat Nabi Ibrahim. Lalu dia berkata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, wahai Ibrahim, aku ni mandul. Jadi bila puncanya datang daripada dia ni mandul, lalu dia berkorban. Apa korban dia? Dan sebenarnya aku juga inginkan agar Allah rezekikan kamu ni anak. Maka atas dasar itu aku akan beri kepada kamu hamba-Ku yang bernama Hajar. Nanti kamu kahwin dengan dia. Jadi pengorbanan isteri. Minta suaminya kahwin lagi. Itu pengorbanannya lah. Ini pengorbanan besar ni, bukan main-main. Tak semua isteri mampu berkorban macam ni. Tapi itulah pengorbanan yang berlaku. Maka Nabi Ibrahim pun setujulah dengan hasrat, keinginan isterinya itu. Dia berkahwin dengan Hajar.
Bila berkahwin dengan Hajar, alhamdulillah rezekikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak Ismail. Seorang anak yang molek, yang indah, yang baik, penjadi kepada hidup mereka semua. Jadi bergembiralah Nabi Ibrahim dengan anugerah Allah ini. Sarah pun bergembira juga, memuji Allah sentiasa, sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap kita apabila kita mendapat nikmat, dapat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memuji Allah, bersyukur, sujud kepada Dia. Tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa berlalu dan sebenarnya Nabi Ibrahim merasai sesuatu sebenarnya. Dia takut nanti akan ada sifat cemburu, rasa dengki dalam diri Sarah kerana kelebihan Hajar mempunyai anak, dia tidak ada anak. Buat masa itulah. Lalu satu ketika Sarah ni, isteri yang dikasihi, pergilah mendekati Nabi Ibrahim sambil mengalir air mata, menangis dia, menitik air mata. Dia berkata-kata kepada Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sedih. Dia kata apa? Ya Ibrahim, inilah astati an usakina Hajar wa ibnaha ba'da al-yawm. Fazdur ila nafsika walha amra. Aku tak boleh hidup lagi bersama dengan Hajar dan anaknya selepas hari ini. Lihatlah apa yang perlu dibuat. Sebenarnya Nabi Ibrahim rasa takut dah tu akan berlaku. Ini menandakan setinggi mana pun perempuan itu, walaupun dia isteri Nabi, sifat asasi perempuan dia tetap ada. Sifat cemburu, sifat iri hati tetap ada dalam diri manusia, siapa pun dia. Tak boleh nak elak, itu sifat manusia. Ini berlaku kepada Sarah. Jadi peringkat awalnya Nabi Ibrahim itu sangkakan sudah madai kalau dibuat rumah yang lain, berpisah daripada Siti Sarah, buat rumah lain, okeylah, ingatkan begitu sudah madai. Rupanya tidak. Rupanya Sarah nak dia tinggal di tempat yang tidak ditinggal oleh Hajar dan anaknya Ismail. Bukan setakat rumah, bahkan kampung, bahkan negeri, bahkan negara. Dia nak negara lain. Ini menandakan Hajar dan Ismail kena hantar jauh. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah dah rancang untuk kebaikan mereka semua sebenarnya. Tapi itulah pengorbanan yang mesti dihadapi oleh mereka untuk mencapai kemuliaan itu. Asalkan mereka mendengar dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu jalannya sahaja. Maka di sini kita akan lihat pula pengorbanan Hajar dan Ismail pula. Sarah sudah berkorban. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membawa anaknya Ismail dan juga isterinya Hajar ke Hijaz, ke Mekah. Lalu bermusafirlah mereka, musafir yang jauh, daripada utara, daripada Palestin, nak pergi ke Mekah tu berapa lama. Bukannya ada kenderaan, ada jet macam sekarang ini, ada kapal terbang. Mereka berjalan macam biasa dengan kenderaan juga, jalan kaki juga. Dalam perjalanan yang jauh itu, akhirnya sampailah mereka sampai di Mekah. Di Mekah, tempat yang kering kontan, tak ada apa, tak ada orang, tak ada bangunan, padang pasir, lembah, tidak ada apa di situ. Berbekalkan satu bekas yang ada tamar, kemudian satu bekas lain yang ada air. Nabi bertinggalkan Hajar dan Ismail di situ. Oleh kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Selepas tinggal sahaja, maka Nabi Ibrahim pun pusing balik. Itu sahaja yang berlaku. Jadi bila Nabi Ibrahim itu terus berlalu, tinggalkan isteri dan anaknya tanpa pesan, tanpa ada apa, sebab Nabi Ibrahim pun tidak tahu apa perlu dikata. Itu arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar pun ikut dan bertanya, "Aina tazhab?" Kamu nak pergi ke mana? Wahai suamiku, kamu nak ke mana? Kamu nak tinggalkan kami di wadi yang tidak ada orang, tak ada apa ini?
Nabi Ibrahim terus berjalan. Hajar terus mengikutnya, merintih, merayu. Kenapa abang nak tinggalkan kami dengan anak kita ni? Abang nak pergi begitu saja? Nabi Ibrahim tetap tidak berpaling. Tak berpaling. Itu arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saat situasi ketika itu, pengembangan mereka, sedihnya. Apa kita nak kata, nak gambar di saat itu? Bila Nabi Ibrahim terus berjalan, Hajar merayu-rayu, abang kenapa tinggalkan kami? Abang nak ke mana? Sanggupkah abang tinggalkan kami di sini? Tidak ada apa. Bila Nabi Ibrahim terus berlalu, akhirnya Hajar tanya satu soalan. Allahu amaraka bihadza? Abang buat macam ni Allah suruh ke? Ataupun abang pandai-pandai sendiri buat ni? Adakah ini Allah yang suruh? Nabi Ibrahim akhirnya berkata, dia kata na'am. Dia kata itu je, dia kata na'am, ya. Maknanya Allah suruh. Ini perintah Allah. Lalu Hajar pun menjawab, izan la yudayyi'ana. Terus dia kata, kalau macam tu Allah tak akan sia-siakan kami. Cukup, sudah memadai dah. Yang tadi sifat manusia biasa. Sebagai seorang manusia memanglah macam tu ditinggalkan oleh suami, mesti menitih, mesti merayu. Tengok, bila tahu ini perintah Allah, ini kehendak Allah, tengok manusia bila berubah kepada manusia yang bernilai tinggi, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, imra'ah salihah, isteri yang salihah. Dah ini perintah Allah, senyap saja, tak ada apa dah. Bahkan dia menjawab pula, kalau macam tu Allah tak akan sia-siakan kami. Serta-merta berubah hati mereka, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yakin yang ada pada diri Hajar. Walaupun pada asal tadi bersedih. Itulah sifat manusia biasa. Kemudian bila faham ini perintah Allah, terus mereka beriman, terus mereka percaya. Itu yang sepatutnya berlaku kepada kita. Kalau ini sesuatu itu perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, pasti akan ada kejayaan di situ. Allah tak akan mensia-siakan pengorbanan kita. Allah akan balas balik. Nabi Ibrahim terus berlalu. Terus berlalu. Akhir sekali, bila jauh sayup mata memandang, sebagai seorang manusia biasa juga, rindu sayangkan kepada anaknya, kepada isterinya. Lalu Ibrahim pun berpusing, barulah pusing balik. Sayup mata memandang, dilihat, masih nampak anaknya dan isterinya di lembah itu. Menangis Nabi Ibrahim, mengalirkan air matanya. Lalu menadah tangan ke langit, memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dengan khusyuknya Nabi Ibrahim, agar Allah menerima pengorbanan ini. Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim khusyuk dalam doanya, lalu berkata, ya Tuhan kami. Allah rakamkan kali dalam Quran, ini ayat Quran. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat dengan rumah engkau Baitullahil Haram, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka, dan bila mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim sebagai senjata terakhir setelah menghantar anaknya dan isterinya ke lembah yang kering kontang di Mekah itu. Ia tidak ada apa. Lalu Nabi Ibrahim pun teruslah berlalu balik ke Palestin, pergi balik bersama dengan Sarah, isteri yang satu lagi itu. Maka berlalulah hari demi hari berlalu, habis bekalannya, bekalan sudah habis.
Maka Hajar pun mula nak mencari makanan, nak mencari bantuan. Maka bergeraklah dia daripada Safa dan Marwah, Marwah dan Safa, begitulah. Pergi balik ke tempat Ismail, cari air, cari makanan. Pergi ke Safa, pergi ke Marwah, pergi. Akhirnya terpancarlah daripada bumi Bi'ru Zamzam, air Zamzam keluar. Tengok Allah tak sia-siakan pengorbanan mereka itu. Akhirnya Allah bantu mereka yang pertama dengan cara keluarnya air Zamzam, keluar daripada saat ini tak pernah kering sampai sekarang ini, kerana pengorbanan keluarga ini. Tak akan kering sampai bila-bila. Dan syiar pergerakan itu menjadi syiar kita, pergerakan kita. Itu sa'i daripada Safa dan Marwah menjadi pergerakan kita dalam amal ibadah haji dan juga umrah sampai bila-bila. Berasal dari mana? Tengok pengorbanan ini. Seorang perempuan bernama Hajar yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan seorang manusia, seorang ibu biasa, menjadi syiar kepada kita sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, jadi kawasan Mekah itu di persekitarannya menjadi laluan kafilah-kafilah Arab sama untuk berniaga, pergerakan dan macam-macam lagi. Dan mereka tahu sangat kawasan itu sebenarnya tak ada air. Kering kontan kawasan itu, mereka tahu. Tapi kali ini bila satu kafilah melalui kawasan itu, kafilah Jurhum, dia lihat burung-burung berterbangan di udara dan pergerakan di padang pasir ini. Mereka tahu sangat kalau ada burung berterbangan di udara, kawasan itu ada air. Dia kata, kenapa pula biasanya situ tak ada air? Tak boleh, mereka pergilah untuk mudah-mudahan tengok keadaan, nak pastikan apa yang berlaku. Rupanya ada air sungguh kawasan itu, dan ada penghuninya, ada orang, ada penjaganya. Lalu mereka minta izin daripada Hajar untuk ambil air. Minta izin, dibenarkan mereka ambil air. Tapi selepas itu mereka ubah fikiran. Ubah fikiran macam mana? Mereka rasa tertarik untuk tinggal di situ bersama dengan Hajar. Dan mereka minta izin dengan Hajar, macam mana kalau kami ni, kafilah Jurhum ni menetap di sini bersama dengan kamu? Semua air ada, cuma pergi cari makanan sahaja. Tentulah Hajar bersetuju, takkan hidup seorang diri dengan anaknya. Dia setujulah. Maka sejak itulah bermulalah penginapan di Mekah. Dan inilah bertepatan dengan doa Nabi Ibrahim yang tadi, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadi kalau hati-hati manusia cenderung kepada Mekah, cenderung kepada mereka, minat orang ke situ. Orang datang minat, walaupun tak ada apa di Mekah itu. Dan sejak itu berpenginapan sampai sekarang ini. Yang kita sendiri pun sangat-sangat berminat ke Mekah, kan cinta kepada Mekah, tu yang pelik. Orang yang pergi Mekah tahulah bagaimana perasaan seronoknya, cintanya, sukanya berada di Mekah. Perasaan tak kita? Kali pertama kita pergi, nampak Kaabah, rasa macam mana? Nampak Kaabah, tak menitik air mata. Bila lihat Kaabah tu, rasa seronoknya, tenang, nyaman, tak tahu nak gambar kegembiraan kita waktu itu. Bila kita balik kan, rasa bila aku nak datang lagi, ketagih nak datang lagi. Walaupun habis duit yang banyak, jarang kita dengar, tak nak, aku nak pergi Mekah ni sekali ni, malah dah pergi buat apa, panas, ramai orang. Tak pernah kita dengar begitu kan. Kalau dengar pun biasa, jangan-jangan sangat lah. Orang yang tak tahulah, tak tahu untung, rugilah dia. Kebiasaannya akan ketagih, walaupun kita lah baik sangat, tapi seronok berada di Mekah. Madinah pun sama jugalah, cuma kita cerita bab Mekah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim dulu, kerana pengorbanan dia, Allah kabulkan permintaannya. Mekah menjadi tempat orang, menjadi tumpuan. Cuma kali ini tak boleh pergi. Nak buat macam mana? Masalah Covid ni kan. Akan datang insya-Allah lah, akan kembali balik pulih, kita mahukan itu. Para hadirin sekalian, Nabi Ibrahim pun sekali-sekali akan datang ke Mekah untuk menziarahi keluarganya. Pada kali pertama dia datang, dia terkejut kerana lain, tak macam dulu dia kata.
Dia tidak tahu apa yang berlaku. Pada peringkat awalnya dia rasa dia tersesat tempat, salah jalan ataupun pergi tempat lain. Dia tanya, ni Mekah ke? Wadi Mekah. Dia kata betul Mekah. Betul. Dan tanya mana rumah, mana Hajar. Semua orang tahulah Hajar dia memang itu. Dia memang perlu asal di situ. Setiap kali datang ke Mekah ini, bergembiralah dia bertemu dengan anak-anak dan isterinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan syukur kepada Allah. Baik, antara kisah yang menarik tengok pengorbanan seterusnya para hadirin sekalian. Ini kisah yang paling besar sekali. Kisah penyembelihan anaknya Ismail. Dalam satu siri perjalanan ke Mekah, sampai ke Mekah, maka berjalanlah Nabi Ismail dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun cerita kepada anaknya bahawa dia telah bermimpi. Dia ceritakan mimpi dia kepada anaknya Ismail. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya bunai, ini ara fil manam anni azbahuk. Wahai anak kesayanganku, tengok dia, cara dia panggil itu. Wahai anak kesayang, anak yang ku cintai, ayah lihat dalam mimpi ayah ni sembelih kamu. Fanzur maza tara, apa kata kamu? Apa kata kamu? Para hadirin sekalian, mimpi Nabi ni wahyu betul. Betul sungguh datang daripada Allah. Itu kelainan. Mimpi kita belum tentu, jangan duk praktik lagi mimpi kita. Kena tanya orang tahu dulu. Jangan terus mimpi apa lepas tu nak praktik, jangan. Tengok dulu sama ada dia mainan tidur ke, datang daripada syaitan ke, datang daripada Allah sungguh. Jadi orang alim tahulah, kita tidak tahu. Tapi mimpi Nabi, confirm itu wahyu. Dan apa jawab anaknya? Anak yang soleh, anak yang didik dengan kebaikan. Dia pun jawab. Allah nyatakan dalam Quran juga jawapannya, ya abati, dia jawab, ya wahai ayah kesayanganku. Ni ayah nak sembelih anak ni. Dia jawab balik, wahai ayahandaku yang ku kasihi, ya abati. Satu kata-kata yang lembut, indah sungguh kata-kata ini. If'al ma tu'mar. Yang satu kata-kata yang agung sungguh, tak ada bandingannya. If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang kamu diperintahkan itu, hai ayahandaku. Suruh buat. Ni sembelih kamu, sembelih anak ni. Ya wahai ayahandaku, buatlah apa yang kau diperintahkan itu. Kata-kata kita tak akan dapat lagi dengar kata-kata seumpama ini melainkan daripada Nabi Ismail alaihi kepada ayahnya. Hebat sungguh mereka. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Mereka pilih bersabar, termasuk dengan orang-orang yang bersabar. Maka anaknya setuju, anaknya bersetuju untuk Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah itu. Bila masing-masing sudah terima kehendak Allah, Nabi Ibrahim pun bersedialah. Cuba kita perhatikan, tengok. Sebagai soal kalau manusia biasa lah, sudahlah nak dapat anak dulu payah, dah tua dah baru dapat anak. Bila dapat anak, bila membesar dah anak, Allah suruh sembelih, suruh matikan dia pula, macam mana? Boleh masuk akal ke kita kalau kita berfikir begitu kan, sebagai seorang manusia biasa dah? Tapi ini Nabi, arahan Allah, yakin arahan Allah tu lain. Tengok. Tapi mereka tetap terima. Nak kata apa dah, Allah nak balik, tidak ada masalah. Kita kena ikut apa saja kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun bersedialah dengan anaknya Ismail, dan mereka pergi tempat yang jauh daripada maknya supaya maknya tak tahu, maknya tak perasan apa yang berlaku. Takut bersedih dengan kisah ini. Aku tahu ataupun tak mampu untuk menerimanya. Takut mak tak sedangkan Hajar sebenarnya mampu tu, sebenarnya tu. Ada kisah lain. Tapi sebagai kita tidak tahu apa yang berlaku. Lalu mereka pergi tempat yang jauh agar maknya tidak tahu. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan anaknya itu, baringkan ke sisi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin.
tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membarikan anaknya, telah baring, dah bagi dah anak dia nak sembelih sungguh dah ni. Maka mereka semua berserah diri dan redha dengan kehendak Allah Subhanahu, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Nabi Ismail berkata, "Ya abati, wahai ayahandaku, ushdud ribati hatta la attar." Ayahandaku, ayahanda ikatlah saya ya, supaya saya tidak meronta-ronta. Ayahanda ikatlah saya. Ayah tolong ikat, nanti saya meronta-ronta macam mana? Dia suruh ikat dia. Dan juga ayah singsinglah, angkatlah jubah ayah itu supaya nanti darah tak mercik kepada pakaian ayah, nanti mak lihat mak sedih. Itu permintaan Nabi Ismail yang kedua. Tolonglah ayah singsinglah jubah ataupun baju ayah tu, nanti terpercik darah saya, mak lihat darah saya, sedihlah maknya. Ayah singsinglah. Permintaan yang ketiga, minta satu lagi. Nanti bila ayah sembelih saya, wa asri' marra sikin ala halqi liyakuna ahwana lil maut. Ayah ni bila ayah nak sembelih saya tu, ayah lajulah kalau laluan pisau kat leher saya tu kan, supaya saya cepat mati. Ayah buatlah begitu ya nanti, supaya tak sakit sangat saya cepat mati. Itu permintaan Ismail kepada ayahnya. Dan yang terakhir sekali, fa iza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni. Dan akhir sekali ayah, bila ayah jumpa mak, bila balik ayah jumpa mak, kirilah salam saya kepada mak ya, kata Nabi Ismail AS tu wassalam. Sedih situasinya pada hadis sekalian di saat itu. Maka Nabi Ibrahim tengok melihat anaknya, berpaling kepada anaknya, lalu mencium dan menangis. Nabi Ibrahim cium dengan penuh sepuas hatinya kepada anaknya, menangis dan sambil berkata, "Ni'mal aunu anta ya bunai ala amrillah." Kamulah sebaik-baik orang yang membantu aku untuk taatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, kamu tak pernah membantah, kamu setuju je walaupun seberat ini ujian dikenakan kepada kamu. Mereka nak menjadi golongan yang bersabar. Ni'mal aunu anta, kamulah sebaik-baik orang yang bantuku untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka sudah siap semuanya, ucapan sudah diberikan, pesanan sudah dikirim, maka Nabi Ibrahim pun ambillah pisau dan menyembelihlah anaknya itu. Dia sembelih sungguh. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu hanya ujian buat mereka, bukan sungguh-sungguh pun. Nabi Ibrahim sembelih tapi tidak melukakan. Tidak lut pisau itu ke leher Ismail. Dikatakan terbalik pisau itu, terbalik, pusing terbalik. Bila Nabi Ismail perasan dia tak mati lagi, tak rasa apa pun. Malakah, kenapa ayah? Apa jadi? Kenapa saya tak mati? Kenapa saya tak sakit apa pun? Ayah dia kata, inqalabat. Pisau terbalik. Terbalik pisau. Tengok anak lagi di peringkat itu. Lalu Nabi Ismail kata apa? Ada suruh berhenti? Tidak, para hadirin sekalian. Kalau macam tu, ayah tikamlah saya biar saya mati. Tikamlah saya. Dia suruh tikam dia pula. Dah tak boleh sembelih, tikam. Maka dia tikam lehernya, tikam sungguh. Tapi tak luk juga. Tak memberi bekas apa-apa. Lulus mereka semua. Maka selepas itu Allah datangkan penyelesaian kepada mereka. Allah nak uji mereka sahaja, dan mereka lulus. Allah gantikan dengan kibas, dengan pengorbanan yang besar, dan menjadi kenang-kenangan, menjadi ikutan sepanjang zaman sehingga ke hari ini dan sehingga kiamat pun, kerana pengorbanan yang terlalu besar, terlalu indah ini, dan mereka lulus. Jadi begitulah pengorbanan yang sangat besar ini, dan kita diminta untuk berkorban juga, untuk menjadi golongan yang teristimewa, golongan mulia. Kita kena berkorban. Cuma kita tak dimintalah untuk berkorban seumpama permintaan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita pengorbanan yang kecil sahaja.
Pengorbanan kita untuk berkorban binatang aja kita minta korban. Berkorban masa kita, waktu kita untuk sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je pengorbanan kita. Kisah seseorang hadirin sekalian. Bila Nabi Ismail sudah besar dan sudah berkahwin, pada waktu ini istrinya Siti Hajar sudah meninggal dunia. Ini sudah besar, Nabi Ismail sudah besar, sudah berkahwin. Kahwin dengan kabilah perempuan di kabilah Jurhum. Nabi Ibrahim datang lagi pada kali ini untuk menziarahi keluarganya. Cuma kali ini Nabi Ismail tidak ada. Dia datang ke rumah Nabi Ismail tidak ada. Nabi Ismail pergi cari rezeki. Dia tanya kepada isterinya, mana Ismail? Ismail pergi cari rezeki. Lalu ditanya soalan lagi. Nabi Ibrahim tanya isteri, ni isteri Nabi Ismail, bagaimana kehidupan kamu? Dia jawab dalam keadaan menyindir. Tengok isteri dia jawab seolah dia tidak suka kedatangan Nabi Ibrahim tu. Dia ingatkan orang tua mana mari ni. Mari tanya macam-macam ni. Dia pun ceritalah, nahnu bashar, kita ni manusia biasa je, hidup di sini susah. Hidup dengan Ismail ni tak senang. Payah hidup dengan dia, tak ada keseimbangan apa. Lalu dia mengadu kepada orang tua ini. Dia ingatkan siapa dia? Dia mengadu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebenarnya, dia ingatkan orang tua mana macam-macam dia mengadu. Mana tak mewahnya hidup dengan Nabi Ismail, dengan Ismail tu. Dia tak tahu apa. Lalu Nabi Ibrahim kata, dia tak boleh tunggu lama. Dia kata macam ni lah, dia nak balik ke Palestin, nak balik dah. Nanti balik nanti kirim salam kat dia dan pesan kat dia supaya tukar bendul rumah ni. Lepas tu Nabi Ibrahim pun balik berlalu. Bila Nabi Ismail balik, dia rasa ada orang datang rumah ni. Dia rasa pelik. Lalu dia tanya isteri, ada orang datang rumah kita ke? Dia kata ya. Dia jawab, ada seorang tua datang, ada seorang tua pelik. Dia hina orang tua tu. Jawapan menghina orang tua tu, bukan puji. Dia tanya kita macam-macam soalan. Tak tahu datang daripada mana orang tua ni. Dan kerana dia menghina orang tua itu. Bila dia tanya soalan, saya jawablah. Dia tanya pasal kehidupan kita, saya jawablah. Kita kan hidup susah kan? Susah sungguh kita kan? Bukan kita senang hidup. Saya jawab betul lah. Hidup kita susah, tak ada apa, tak ada keistimewaan apa. Itu yang saya ceritakan. Dia ada pesan apa-apa tak? Ada. Dia kirim salam kat engkau, lepas tu dia pesan supaya tukar bendul rumah ni. Dia kata. Lalu Nabi Ismail pun kata, itulah dia ayahku, Nabi Ibrahim. Terkejutlah isteri itu, pak mertua dia rupanya ingatkan orang tua mana. Menyesallah dia. Jawab tak tentu pasal. Hina tak tentu pasal orang. Dan Nabi Ismail jawab lagi, dan ayahandaku pesan supaya diceraikan. Mana Nabi Ibrahim dengan bahasa itu tukarkan benda rumah tu, maksudnya Nabi Ismail diminta oleh ayahnya supaya menceraikan isteri dia. Lalu diceraikan sungguh. Maka dia arah kat sini balik ke rumah mak ayah. Itu kehendak seorang ayah. Jadi ini banyak mengajar kepada kita, sama isteri ataupun suami, maka kita jangan bersifat dengan sifat isteri Nabi Ismail yang pertama ini. Yang tak ada sifat apa? Banyaklah sifat di kekurangan dia. Satu, tak layan tetamu dengan sebaiknya. Kita layanlah, kena layan tetamu. Orang datang rumah kita, siapa walaupun kita tak kenal, kita bertanggungjawab untuk melayan dia sebaik yang kita mampu. Itu adab kita sebagai seorang Islam, muliakan tetamu. Jaga semampu kita, bukanlah kita nak yang lebih-lebih, tapi semampu kita lah, jagalah dia. Banyaklah kita dengar cerita lain kan, dengan muliakan tetamu, orang boleh masuk Islam dengan muliakan tetamu. Ingat kisah, ada satu kisah yang menarik tu. Dia orang, tak tahulah orang putih ke orang apa ni, kereta dia mati, orang non-Muslim. Tersadai waktu dah lewat dah, pukul mana lewat malam. Nak cari hotel tak tahu kat mana. Nak cari pom yang baki pun tak boleh, dah malam. Ada sebuah rumah di sekitar situ.
Dia pergi tanya lah, macam mana ada tak hotel ke mana-mana ada hotel kat sini. Macam ni lah, tidur rumah saya lah, boleh tidur rumah saya, tidur rumah kami. Dia ajak tidur rumah dia. Masuk sebuah bilik, dia pun tidur dan suami isteri tidur sendiri. Bila dia bangun awal, tetamu tu bangun awal esok, dia cari tuan rumah tak ada. Tuan rumah tak ada. Yang ada satu bilik je rumah tu, ada satu bilik tu. Bila buka jendela, cari-cari, tengok tuan rumah duduk tidur bawah pokok dengan keluarga dia. Tidur bawah pokok. Terkejutlah dia. Dia pergi jumpa tuan rumah, kenapa kamu buat macam ni? Sampai kamu kena tidur bawah pokok? Dia kata, ni buat macam ni, kami ada satu bilik je. Kami hormati kamu sebagai tamu kami. Kenapa kamu muliakan kami, saya sebagai begitu sekali? Dia kata, kami tak ada apa, agama kami yang suruh. Macam tu. Kamu agama apa? Islam, dia kata. Apa itu Islam? Saya tidak tahu, dia kata. Dia tak kerti sangat pun. Cuma dia orang Islam. Kamu cari buku lah baca. Tentang Islam ni apa? Saya tak kerti nak jawab. Yang saya tahu, Islam suruh saya ni muliakan tetamu. Dan sejak hari itu, orang non-Muslim itu tahu Islam ni apa. Islam tu ada agama Islam. Dia pergi baca lah buku. Dia baca-baca buku, akhirnya dia masuk Islam. Dia pun berdakwah lah. Dah jadi pendakwah. Ramai yang masuk Islam kerana dia pun lepas tu. Asbab punca daripada ikramud daif, muliakan tetamu. Jadi isteri ni, kalau dia tahu siapa dia yang datang tu, lagilah dia kena bertanggungjawab dengan. Sebab dia pakai sifat dia itu. Jadi kita, siapa pun yang datang, kita kena muliakan mereka. Baik. Apa lagi kekurangan dia? Dia pilih orang, nak buat baik pilih orang. Tak boleh kita. Kita buat baik, kita kata sesiapa pun kena buat baik. Bercakap baik, bertindak dengan kebaikan kepada sesiapa pun. Jangan kita tengok orang ni orang utama VIP, kita kena berlaku. Orang ni orang bawah, tak apa nak kasar pun dengan dia. Tak boleh begitu. Siapa pun dia, kita kena memang, kita ni jenis orang baik, buat baik pada sesiapa. Jangan kita tengok orang. Bagi satu cerita yang mudah lah. Ini berlaku di office saya lah. Sekali itu tetamu datang daripada Indonesia, profesor datang. Jadi dia kena menginap di tempat kami. Saya hantar diperintahkan untuk mengurus penginapan dia. Cuma yang booking itu orang lain. Saya nak pastikan yang bilik itu sudah tersedia. Saya telefonlah orang yang menguruskan. Saya kata, saya Ehsan, nak tanya pasal bilik profesor daripada Indonesia dah siap belum? Ataupun kat mana saya nak pergi hantar dia ni? Dia marah saya. Mana boleh tanya-tanya, mesti mohon dulu. Dia kata, dah mohon, Ustaz Hambali dah mohon dah. Saya ni nak bawa dia je, bagi tahu kat mana saya bagi nak bawa lah. Dia kata, mana boleh macam ni, mesti kena isi barang, lepas tu kami dulu, tak dulu, barulah boleh bawa. Itu dah buat dah, saya kata prosedur dah luluh dah, nak tahu tempat je. Dia duduk membebel, marah. Akhirnya dia tanya, ni Ehsan mana ni? Ehsan mana Ehsan ni? Siapa dia Ehsan ni? Ustaz Ehsan ke? Saya kata, ya kot, Ustaz Ehsan. Barulah terkejut dia. Minta maaf lah Ustaz, minta maaf, tolonglah, minta maaf. Barulah merayu-rayu minta maaf. Jadi kalau orang lain macam itulah cara dia layan, mana boleh macam tu. Semua orang kena sama. Ni contoh supaya mengajar kepada kita lah. Siapa pun layan yang sama. Sama kalau kita biasa orang tengah meeting kan. Kalau anak telefon, isteri telefon, tengok dia marah anak dia. Apa kacau abah tengah meeting ni? Janganlah telefon masa ni. Mana anak tahu kita meeting ya? Mana isteri kita tahu? Jawab dengan elok-elok. Bila orang lain telefon, elok je jawab. Minta maaf lah, saya tengah meeting dan saya akan telefon balik. Macam tu sepatutnya dengan sesiapa pun kita. Itu pasal kebaikan. Lagi je pasal qanaah ni. Jadi dia ni jenis tamak, halaba, jenis nak senang, tak syukur dengan apa yang ada. Kita walaupun susah macam mana sekalipun, jawapan kita ni alhamdulillah ala kulli hal. Okeylah, tapi kalau lebih lagi alhamdulillah. Situasi yang ada sekarang ni alhamdulillah, kita dah syukur dah, okeylah, bolehlah. Kalau dapat lagi-lagilah alhamdulillah. Mana jangan kita membebel, kita tak puas hati dengan apa yang Allah beri kepada kita.
Kita kena bersyukur sekarang apa yang ada. Lagi dapat lagi alhamdulillah. Kita qanaah sifat kita. Nanti kita akan lihat bagaimana jawapan isteri Nabi Ismail yang kedua. Dia benda yang sama berlaku. Perhatikan sekalian sikit lagi. Nabi Ismail pun berkahwin dengan isteri yang kedua pula, yang kedua. Perkara yang sama berlaku Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menziarahi keluarganya. Waktu ini pun sama, Nabi Ismail tidak ada, pergi cari rezeki. Nabi Ibrahim tanya isteri dia, mana Ismail? Nabi Ismail pergi keluar cari rezeki, cari makanan. Apa makanan kamu? Dia jawablah, makanan kami ini daging dan juga air. Bagaimana kehidupan kamu? Dia cari soalan yang sama. Bagaimana kehidupan kamu? Dia jawab, nahnu bi khairin was'ah. Kami baik-baik aja, okey je. Kata tak berubah, kehidupan Nabi Ismail tak berubah, sama, tapi jawapan yang berbeza. Isteri yang pertama tadi susah hidup dengan Ismail, tak ada apa. Yang kedua kata, okeylah, kami baik-baik aja. Biasalah. Itu jawapan yang kita nak. Jawapan yang kena. Lalu Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan makanan dan minuman orang-orang Mekah. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah daging, makanan orang Mekah dan juga air mereka. Tengok, sebab tu di Mekah ni mewah, walaupun tempat yang tak subur untuk tanam-tanaman, tapi apa yang tak ada kat Mekah? Semua melimpah ruah, terutama buah-buahan. Binatang jangan ceritalah, daging macam-macam daging adanya nak makan, tak habis-habis berkat doa Nabi Ibrahim. Lalu sama juga dengan tadi, Nabi Ibrahim tak sempat nak tunggu lama. Dia kata macam inilah, dia nak balik dah, cuma pesan dekat dia, kirim salam satu, lepas tu suruh kekalkan benda rumah, jangan tukar lagi lah, benda rumah tu kekalkan. Nabi Ibrahim pun baliklah dia ke Palestin. Tak lama kemudian baliklah Nabi Ismail dalam keadaan yang sama juga. Dia rasa ada orang datang ke rumah dia. Dia tanya, sini ada orang datang ke? Ada orang datang. Dia pun ceritalah, seorang yang tua, yang sebaik-baik wajah, sebaik-baik akhlak. Tengok dia puji tu, pujian itu. Yang isteri pertama tadi kutuk, hina, sekarang ni dia memuji. Seorang tua yang datang, sebaik-baik wajah, dia kata indah bahagia. Dia puji sangat-sangat. Nabi Ibrahim dia puji sangat-sangat. Dia tanya kita, dia tanya saya tentang kehidupan kita. Saya jawablah, kan kita walaupun susah, kan kita okey je kan? Saya jawab kita okey je. Kita boleh makan pun tak ada masalah apa sangatlah. Saya jawab macam tu. Dia ada pesan apa-apa? Ada di kirim salam. Dan dia pesan supaya kekalkan benda rumah ini. Maka Nabi sebenarnya, itulah dia ayahku, Nabi Ibrahim. Tak gembira dia. Lepas luluhlah dia, kalau kutuk dia macam mana? Ni paling kurang dia dah lepas luluh. Cuma kalau dia tahu dan tentu dia akan muliakan lagi, jaga sangat-sangat. Dia tak tahu. Tapi dia lepas-lepas selamatlah dia. Dan dia juga berpesan kepadaku, wasiat kepadaku supaya kekalkan bersama engkau. Mana tak ceraikanlah sebagaimana ceraikan isteri yang pertama tadi. Maka luluhlah isteri yang kedua ini. Jadi berhadap sekalian, rasa syukurlah sekadar itu yang dapat kita kongsi bersama. Kisah pengorbanan ini menunjukkan satu kisah yang panjang sebenarnya. Kisah Nabi Ibrahim, kisah yang panjang dalam Al-Quran, yang paling panjang sekali. Terlalu banyak pengorbanan dia. Jadi kita dari pihak kitanya hanya diminta untuk tiru pengorbanan tersebut supaya kita juga mulia juga. Nak mulia, nak kedudukan tinggi, kita kena berkorban. Macam ni kita berkorban, tinggalkan rumah sebentar, datang berkorban lagi dan seterusnya. Dia kena buat sesuatu ikut kehendak Allah. Kehendak kita dahulukan kehendak Allah, itu berkorban, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah yang dapat kita boleh berkongsi. Mudah-mudahan sikit sebanyak akan memberi motivasi kepada kita semua untuk melipat gandakan lagi amal ibadah dan kebaikan kita sebelum kita ni dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.